Hello guys, welcome back to my channel. So, seperti yang dijanjikan dalam video yang lepas, aku bagi tahu dekat korang, kalau video tu dapat 30 like, aku akan buat video berkaitan dengan Elon Musk yang akan letakkan chip dalam kepala kita. So, dalam video ni aku akan terangkan lebih lanjut berkaitan chip tu. So, jangan lupa korang tengok video ni sampai habis and jangan lupa like and subscribe. Sebagai seorang manusia, kita confirm akan hilang ingatan apabila kita semakin tua. But Elon Musk berkata kalau kita menggunakan chip ni, kita takkan hilang ingatan langsung. Seriously guys, aku tak tipu. And lagi satu, kalau chip ni telah pun diluluskan kan, dalam bumi ni takkan ada orang buta lagi. Bukan setakat orang buta saja, orang pekak, orang bisu, orang yang ada kanser, semua ni takkan ada dah dekat bumi ni. Kiranya orang bisu, orang pekak semua ni akan sembuh. Mereka tak akan meninggal ataupun anything, mereka akan sembuh. So, macam mana Elon Musk akan buat chip ni? Elon Musk akan buat chip ni melalui syarikat yang bernama Neuralink. So Neuralink ni akan buat satu chip yang bernama N1 chipset. But sebelum tu, apa pula syarikat Neuralink ni? Pada tahun Julai 2016, syarikat ini telah pun dimulakan oleh Elon Musk. Kalau korang nak tahu, syarikat Neuralink ni adalah satu syarikat teknologi yang betul-betul sangat-sangat berkembang pada masa sekarang. Syarikat ini telah pun mempunyai pelaburan sebanyak 100 juta US dollar dan mempunyai 100 orang pekerja korporat. Pada tahun 2017, Elon Musk bagi tahu dekat Twitter dia yang dia tengah cari saintis untuk syarikat Neuralink ni. Saintis-saintis yang tak ada kerja kan, mereka terus apply untuk masuk dalam syarikat ni. Tahun 2019, chip ni telah pun dipasang ke atas monyet. Korang percaya atau tidak, monyet tengah guna komputer. Yes, benda ni memang dengar macam gila kan, tetapi seriously, monyet tengah guna komputer. Ataupun chip ni akan dipasang belakang telinga kita and ada wire akan masuk ke dalam kepala kita. Pada 28 Ogos, pasukan Neuralink dan juga Elon Musk telah memperkenalkan chipset baru yang bernama chipset N1 version 2 Neuralink. So chipset ni betul-betul sangat-sangat upgrade lah berbanding dengan sebelum ni. Dekat luar peranti ni tak ada kabel langsung. Kalau korang nak tahu, tak ada kabel langsung, tetapi dalam chipset ni ataupun dalam peranti ni terdapat 1024 kabel yang betul-betul sangat-sangat nipis. So nipis dia boleh dikatakan 10 kali ganda lagi nipis daripada rambut manusia. So macam mana mereka akan pasang chipset ni? Korang tak perlu risau sebab operation untuk pasang chipset ni kan akan dilakukan oleh robot. Robot ni akan buat satu lubang dalam tengkorak kita lebih kurang dalam 2 mm. And lagi satu benda wow adalah time pembedahan ini berlaku, korang tak perlu bius langsung. Kiranya korang tak perlulah bius. And lagi satu, operation ni akan berlaku dalam masa sehari saja. Peranti ni mempunyai penukaran dari data analog kepada digital. Isyarat dari otak akan diberikan kepada peranti ni. So peranti ni akan berikan kepada kita dalam bentuk digital. Semua data-data peribadi kita akan dipindahkan melalui Bluetooth, tetapi data peribadi yang berkaitan dengan otak kita kan akan disimpan dalam satu apps. Apps ni akan dicipta oleh syarikat Neuralink itu sendiri, and nanti korang boleh jumpalah dekat Play Store, App Store ataupun dekat mana-mana. Chip ni sebenarnya ada password dia sendiri. So kalau korang nak access password tu, dia ada password lain lah. Korang ada password lain, aku ada password lain. So kiranya setiap daripada kita ada password yang lain. So untuk masuk ke dalam apps tu, korang perlukan password tu. So once kalau korang dah dapat password tu, korang boleh masuklah ke dalam apps tu and tengok apa yang korang fikir 2-3 tahun yang lepas. Kalau korang tanya dekat aku, takkan ini je fungsi chip ni? Bukan setakat rekod saja, korang boleh jawab call daripada pemikiran korang sendiri. Contoh, bayangkan orang buta kan, rumah dia telah pun terbakar. So dia memang panik kan, dia tak tahu nak pergi mana. So dia just fikir, dia just cakap sajalah call bomber ke ambulance ke dalam pemikiran dia. So chip tu akan terus call polis ataupun ambulance ke sesiapa. Semua panggilan ni akan dirakam and dimasukkan dalam apps yang aku cakap tadi. Apa yang dapat keuntungan daripada chip ataupun peranti ni? Macam aku cakap tadi, banyak orang buta, orang pekak boleh dapat manfaat yang betul-betul bagus daripada chip ni. Elon Musk berkata chip ni boleh bagi penglihatan kepada orang buta. Nanti akan ada alat dengar yang mempunyai kamera berdefinisi tinggi. Dia akan rakam data digital kita. Data digital tu akan ditukarkan kepada analog untuk beri penglihatan kepada orang buta tu. Untuk orang pekak pula, mereka boleh dengar suara sekeliling mereka dengan sangat-sangat bagus, sangat-sangat jelas. Visual yang korang tengah fikir dalam kepala korang akan diambil oleh komputer. And kalau korang, contohlah kan, kalau korang fikir tentang baju, komputer tu akan lukis baju yang korang fikir tu dengan sangat-sangat jelas. Tadi aku ada bagi tahu dalam chip ni ada 1024 wire kan. So setiap wire tu akan mengantar data sebanyak 200 Mbps. Kelajuan untuk data ni memang sangat-sangat padu, sangat-sangat wow, betul-betul supersonic, and data tu memang sangat-sangat cepat lah, sampai kita pun tak boleh bayangkan betapa lajunya data tu sampai. Satu benda korang kena ingat, data privacy kita kan, apa yang kita dengar, apa yang kita cakap, apa yang kita lihat, semua tu akan disimpan dalam apps tu. Dalam apps tu ada cloud
kiranya cloud tu akan menyimpan semua data-data korang ni. Kiranya korang boleh buka apps tu and korang boleh tengok apa yang korang tengah fikir 10 tahun yang lepas. Lagi satu, kalau korang tanya dekat aku, adakah chipset ataupun peranti ni dikendalikan oleh bateri? Yes, peranti ni dikendalikan oleh bateri, and bateri ni boleh tahan dalam sehari saja. Jadi setiap hari korang kena charge lah korang punya bateri tu. So cara charge tu bukannya korang ambil kepala korang and korang nak cucuk dekat plug ke apa, tak. Nanti akan ada satu Bluetooth connection ataupun wireless charging. So kiranya korang duduk dekat sini and korang punya device tu akan charge sendiri. So dalam beberapa jam device tu akan full and korang boleh berjalan ke mana saja. Pada 28 Ogos, syarikat Neuralink telah pun menguji chipset ni ke atas ekor babi. Kita dapat tahu macam mana tingkah laku babi tersebut. Syarikat Neuralink ni juga bagi tahu tidak lama lagi mereka akan cuba chipset ni ke atas manusia. So kiranya mereka akan try dekat manusia pada masa yang akan datang. So kalau chips tu berkesan ke atas manusia, so manusia boleh pakailah chip tu. So sekarang adalah masa untuk bagi pendapat aku berkaitan dengan chip ni. Dari segi positif, chip ni memang sangat membantu kepada orang-orang yang betul-betul memerlukan. Contohnya macam orang-orang buta, orang-orang peka dan banyak lagi. Mereka memang sangat-sangat beruntung lah untuk mendapatkan chip ni. But dari segi negatif pula, chip ni sebenarnya di-connect melalui Bluetooth. So kalau korang nak transfer korang punya data ke aplikasi itu, korang kena Bluetooth connection kan. Kalau korang nak tahu, tak kisahlah aplikasi apa pun kan, kalau dia ada Bluetooth connection, korang boleh hack Bluetooth tu. Sama juga dengan chip ni, in future kalau ada betul-betul hacker yang betul-betul padu, dia akan hack korang punya chip and dia akan masuk ke dalam memori otak korang, and even dia boleh control apa yang korang tengah fikir sekarang. And the second thing is, korang punya data peribadi, sebenarnya data peribadi korang memang 100% tak selamat. Kalau korang tengok secara logik kan, benda-benda yang kita tengah fikir, kita tengah dengar, kita tengah fikirkan kan dalam otak kita, yang kita tengah lihat semua benda tu, data-data tu telah pun dikolek oleh aplikasi itu. Aplikasi itu sebenarnya milik Neuralink. So kemungkinan kita ni boleh dikatakan sebagai hamba kepada Neuralink ni. So even mereka boleh control kita melalui daripada chip. And the third thing is, bagi prediction aku, chip ni ataupun peranti ni akan dipasang pada 2025 2030 macam tu. Mereka akan try chip ni ke atas manusia pada tahun ni, aku rasa. Kalau benda tu sukses, mereka pada masa yang akan datang, mereka akan try ataupun mereka akan keluarkan secara banyak and bagi manusia pasanglah chip ni. Apa pula pendapat korang berkaitan dengan chip ataupun peranti ni? Jangan lupa komen dekat comment section, and jangan lupa share video ni dekat member-member korang yang betul-betul minat berkaitan chip, konspirasi and banyak lagi. And that's all guys, jumpa lagi pada video yang akan datang. Have a great day. Bye.